Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua modul hafazan Al-Quran, kaedah Super Hufaz. Menarik ni, ada apa dalam ni? Jom kita tengok. Buku mewarna. Ada buku mewarna ni yang budak-budak memang suka tengok. Surah Al-Fatihah. Super Hufaz Keyword Al-Quran. Oh, dia mau tengok. Dia ada jadual harian, strategi khatam Al-Quran. Dia ada 3 perkara untuk nak serap ilmu, untuk mudah nak difaham, nak dihadam oleh kita. Pertama, dengan visual, gambar. Yang keduanya, audio, pendengaran. Dan yang ketiganya adalah pun secara praktikal, secara hands on kena buat. Jadi saya tengok ketiga-tiga elemen ni ada pada modul hafazan Quran Super Hufaz ini. Tengok, pertama dia ada image, dia ada gambar. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak gambarnya Allah. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Abang ni tengah buat apa, Dina? Baca doa. Tengah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 benda dia dapat. Pertama, dia senang nak ingat ayat Quran tu. Yang keduanya, dia lebih faham. Yang kata Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bersyukur, memuji Allah. Ni gambar dia. Orang sedang memuji Allah, berdoa, bersyukur. Okey, macam contoh sini kan. Wadduha. Gambar dia apa ni? Gambar apa, Dina? Gambar apa? Waktu Terang. Waktu terang, waktu pagi. Jadi waktu duha, wadduha. Ini waktu apa? Malam. Malam. Jadi walaili idza saja, malam yang sunyi. Jadi anak-anak kita, walaupun dia tak tengok sebelah ni, dia tengok ni saja, dia nampak dah. Apa dia ni? Wadduha, waktu duha. Yang ni waktu malam. Malam apa dia? Al-lail. Walaili idza saja. So dia belajar juga bahasa Arab. Yang menariknya lagi, modul Super Hufaz ni sesuai untuk nak digunakan di rumah. Jadi mak ayah boleh jadi guru pada anak-anak masing-masing. Dan juga di tadika, sebab kaedah warna yang digunakan ni seronok sangat. Dia maknanya anak-anak kita ni dia ingat warna, dalam masa yang sama dia akan ingat juga ayat Quran yang dihafalnya tu. Dan ini akan buatkan anak lebih excited untuk nak hafaz Al-Quran. Surah At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kak Dina, yang ni buah apa? Tin. Buah tin. Yang color green ni? Zaitun. Buah zaitun. Jadi wattini wazaitun. Nampak? Wattin wazaitun. Ni gambar-gambar buah dia. Jadi satu dia belajar bahasa Arab, kedua dia faham ayat Qurannya ni dan senang nak ingat. Okay, kalau dah habis, dah selesai, anak-anak kita berjaya untuk nak sebut semula ayat-ayat Quran yang dihafal tu tadi, sebagai hadiahnya, dia ada kit ataupun aktiviti Q-Steam Super Hufaz Surah Quraisy, replika Kaabah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat datang kepada semua penonton yang hadir pada petang ini, pada live petang ini. Okey, insya-Allah pada petang ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Okey. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada petang ini. Okey. Untuk maklumat sahabat-sahabat semua, topik kita pada petang ini ialah berkenaan dengan Al-Quran. Jadi bagaimana nak bagi anak-anak kita suka membaca Al-Quran, bagaimana nak bagi anak-anak kita suka menghafaz Al-Quran, dan bagaimana nak bagi anak-anak kita faham Al-Quran. Jadi insya-Allah, pertama-tama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua penonton dan selamat datang kepada Ustaz Ilyas Ismail. Selamat datang ke channel Mami Happy.
Alhamdulillah kami semua sangat gembira dapat live bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail pada petang ni. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan semua ejen Mami Happy, pelanggan Mami Happy pada petang hari Ahad ni. Jadi insya-Allah kita ada banyak soalan yang menarik untuk Ustaz yang akan kita berikan kepada Ustaz pada petang ni. Sebelum tu untuk penonton yang hadir boleh komen di urangan komen anda datang dari mana. Mungkin menonton live ni bersama dengan keluarga ke, dengan anak-anak ke. Boleh komen di bahagian ruangan komen. Jadi selamat datang ke FB Live kita pada petang ini. Jadi dengan ini saya sebelum kita pergi lebih lanjut kepada soalan yang seterusnya, mungkin saya boleh minta Ustaz Ilyas untuk memperkenalkan diri, pengalaman Ustaz dan apa-apa perkara yang menarik yang ingin Ustaz kongsikan berkenaan dengan diri Ustaz. So dengan ini saya jemput Ustaz Ilyas untuk berkongsi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pihak Mami Happy, seterusnya kepada Super Hufaz, sahabat saya Ustaz Muhammad Zaid, dan juga pada penonton-penonton, pelayar-pelayar yang berada di mana sahaja pada waktu ini. Moga-moga semuanya dirahmati Allah. Tak ada apa sangat nak diperkenalkan, kita orang biasa-biasa je kita ni. Mungkin sekadar ringkasnya, perkongsian ringkas, saya berasal negeri Kedah Darul Aman dan juga memulakan pengajian di peringkat menengah di Maktab Mahmud Al-Usta Kedah. Kemudian ke Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis di peringkat diploma, dan melanjutkan pengajian yang seterusnya ke Universiti Al-Azhar Mesir. Dan saya sendiri alhamdulillah diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Ta'ala ni sedikit sebanyak dalam dunia dakwah dan juga pembangunan insan. Satu pengalaman indah yang boleh saya kongsikan dengan semuanya, iaitu saya berpeluang juga untuk belajar tentang bagaimana untuk membangunkan jiwa manusia. Ini bermula daripada sedari kecil lah, daripada anak kecil sampailah anak yang tak berapa kecil ni. Sampailah dah tua bangka ni pun kita ada modul ataupun kita ada pendekatan yang sering kita kongsikan dengan peserta-peserta kita lah. Dan insya-Allah hari ini saya dah bersedia untuk nak kongsikan apa yang termampu, yang pasti akan memberikan manfaat dan membangkitkan semangat motivasi kita, khususnya dalam mencintai Al-Quran. Ini sekadar mukadimah, ya. Terima kasih banyak Ustaz Ilyas Ismail. Alhamdulillah suka kami mendengar kisah dan pengalaman Ustaz. So seterusnya sebelum kita sambung pada topik perbincangan kita, saya juga nak meminta Ustaz Muhammad Zaid untuk juga memperkenalkan Ustaz Muhammad Zaid adalah pengasas kaedah Super Hufaz. Jadi mungkin Ustaz Muhammad Zaid boleh bercerita sedikit latar belakang dan tentang Super Hufaz sikit, bagaimana Super Hufaz ni boleh membantu ibu bapa untuk mengajar anak-anak menghafaz Al-Quran. Jadi dipersilakan. Oh ya.
Oh, okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, nampaknya kita akan teruskan kepada sesi perkongsian kita pada petang ni. Ini soalan saya untuk Ustaz Ilyas. Okey Ustaz, seperti kita tahu bahawa pada masa sekarang anak-anak banyak menghadap gadget dan ini adalah cabaran untuk semua ibu bapa lah pada saya, sebab kita pun bekerja dengan gadget. Jadi anak-anak pun memerhati dan mereka pun mempunyai gadget kan. Jadi Ustaz, macam mana kita nak bagi anak kita ni suka baca Al-Quran dan rajin baca Al-Quran supaya yelah kita tak nak mereka terlalu orang panggil asyik dengan gadget tersebut kan. Okey, jadi boleh Ustaz kongsikan tak macam mana ibu ayah boleh membantu anak-anak suka untuk membaca Al-Quran di rumah? Ya, baik, terima kasih Puan Sarah, Ustaz Muhammad Zaid dan juga seluruh para penonton, pelayar-pelayar yang dihormati sekalian. Sekarang kita berada pada zaman screenagers. Dia panggil screenagers. Kalau kata screenagers tu maknanya it's all about screen. Semua orang banyak memandang screen. Hatta tuan-tuan yang menonton saya waktu ini pun memandang screen. Alat peranti, gadget. Dan saya pun sedang menghadap skrin juga waktu ni untuk nak berkongsi dengan tuan-tuan semua. Itu satu benda yang kita tak boleh nak nafikan. Tak boleh nak lempak telefon ke sungai, kata ini semua dunia. Tak boleh, tak boleh. Tetapi ada satu benda yang agak membimbangkan kita, Puan Sarah, Ustaz Muhammad Zaid yang saya nak kongsikan, iaitu pihak SKMM telah buat satu survey. Yang mana survey ini agak mengejutkan kita semua. Iaitu rakyat Malaysia secara keseluruhan jumlahnya adalah sekitar 32.6 juta penduduk. Ini ataupun jumlah rakyat Malaysia. Tetapi tahukah anda semua para penonton, jumlah telefon, jumlah smartphone, telefon cerdik, telefon pintar, berapa banyak jumlah telefon yang ada di Malaysia ini? Iaitu sejumlah 37 juta unit. Lebih maknanya ramai ramai handphone pada orang. Dan ada yang lebih mengejutkan lagi, iaitu sejumlah 198,286 orang memiliki sampai 5 handphone seorang. Dan ada 254,938 orang ada 4 handphone. Dan ada 349,795 orang ada 3 handphone. Dan ada 6.77 juta orang ada 2 handphone termasuk aku. Dan ada 20.25 juta orang hanya ada 1 handphone. Maknanya zaman sekarang, kalau orang tak pakai handphone, alien. Dia bagaikan alien, macam makhluk asing pelik pada orang. Dia mesti ada punya. Cuma persoalannya sekarang, bukan isunya memusnahkan, melenyapkan, mempupuskan handphone. Bukan. Menguruskan. Sebab itu teknologi bukan untuk dihapus, tapi diurus. Rakyat Malaysia jarak paling jauh dia dengan handphone 1 meter. Perasan tak? Manusia, orang kita lah, bila dia nak tidur saja, dia tarik telefon main duduk dekat. Bangun pagi-pagi, dia tarik dulu telefon dulu. Jadi itu cabaran yang kita kena faham. Oleh kerana itu, bagaimana pula kita nak mengalihkan anak-anak kita lah khususnya daripada kelekaan terhadap gadget alat peranti ni semua kepada minat dan sayangnya dia pada Al-Quran. Ada beberapa pendekatan ataupun kaedah boleh saya kongsikan. Beberapa kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji luar negara mengatakan bahawa seseorang anak ataupun kanak-kanak yang mengambil masa lebih daripada 30 minit atau lebih dari 40 minit menghadap gadget, dia akan, kalau ianya secara konsisten, istiqamah, jenis hari-hari lebih daripada 40 minit menghadap handphone, menghadap tablet, menghadap apa saja skrin ni semua, dia akan menjadikan seseorang anak itu malas berfikir. Perasan tak? Sebab apa yang dia tonton, YouTube, apa sajalah ya yang dihidangkan, semuanya dipertontonkan tanpa memerlukan apa-apa aktiviti. Ini penting. Sebab itu kalau anak-anak tuan-tuan teringin mandi sungai ke, nak pergi main kat luar, grounding,
bagi itu lagi bagus daripada mengajak mengadap gadget manjang. Maka berbalik pada soalan tadi, antara kaedah yang boleh kita kongsikan dengan anak-anak kita iaitu dengan cara apa tahu? Saya pun sebenarnya sangat berterima kasih dengan tim Ustaz Muhammad Zaid sendiri, sebab daripada bermula saya berkenalan dengan Super Hufaz ni, anak-anak saya alhamdulillah dah beberapa surah-surah lazim tu dah boleh hafal dalam masa yang singkat. Paling-paling lama pun dalam masa 2 ke 3 hari. Macam contoh wasyamsi waduhaha. Anak saya 5 tahun dah boleh hafal dah. Ustaz 5 boleh tahun tunjukkan dan sikit masa tak, dia Ustaz? hafal tu tengah duk mandi sungai. Jauh pula. Lepas tu saya pula tengah outdoor sekarang ni. Tengah bercamping. Jadi line yang okey kat sini je. Kalau tepi sungai dia tak open nak clear sangat. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya boleh rakamkan. Tapi baru ni kot saya dah ada rakam masuk ke TV Hijrah. Bacaan anak-anak saya tu lah yang 4 tahun, yang kakak tu yang darjah 1 tu lagi advance lah, lagi banyak ayat dia hafal. Dan saya terhutang budi sebab apa tau? Anak saya, okey, ada setengah anak-anak kita ni dia belajar ataupun dia lebih tertarik dengan warna-warni. Saya ingat bukan anak saja, kita pun sama. Kalau kita pergi kedai-kedai buku kan, mana-mana kedai buku pun, kalau kita selak mana-mana buku kan, mana-mana buku muka surat kan, yang kalau kita buka tu kosong saja, ataupun biasanya kita akan buka buku apa yang kita target, yang kita nak cari dalam tu, gambar, betul tak? Kalau sesebuah buku tu tak ada gambar, kita akan rasa macam buku ni membosankan. Maka apa yang disembahkan oleh Super Hufaz ni, saya rasa sangat-sangat menarik. Sebab apa? Anak saya dia suka sebab ada warna, ada gambar. Ada budak sebab ada warna. Anak saya dia suka sebab ada gambar. Dia hafal apa itu wadduha walaili idza saja. Dia tengok gambar pagi. Kadang dia kata mama wadduha, dia tunjuk ke langit dia kata wadduha. Kan? Lepas tu banyak yang saya tengok ayat-ayat yang dia sebut tu adalah ayat berkaitan dengan Al-Quran. Maka saya sangat pujilah langkah yang diambil oleh Ustaz Muhammad Zaid sendiri, memperkenalkan anak-anak terhadap Al-Quran with the fun way, dengan orang putih kata dengan cara yang menyeronokkan. Siap ada kata kunci lagi. So setiap ayat tu dia macam ada ceritanya. Al-Quran ni pun macam satu cerita juga. Jadi anak kita dia nampak cerita pasal pagi, cerita pasal malam, lepas tu dan ada huraian-huraian berikutnya. Ada gambar syaitan. Tu anak saya paling ingat gambar syaitan bertanduk tu. Dia sangat ingat yang tu. Kan? Ini sama dia kata ini syaitan dah disebut tu kan. Jadi saya nampak lama kelamaan bila proses ini berlangsung, maknanya kita bagi kerjasama pada dia untuk minat pada bacaan Al-Quran secara menyeronokkan ini. Tumpuan dia terhadap gadget tu lama kelamaan dia makin menjauh Dia makin menjauh. Dia lebih banyak minta buku lagi berbanding minta gadget. Alhamdulillah. Itu. Okey Ustaz, lagi satu soalan. Adakah macam ibu ayah ni dia perlu duduk dengan anak tu sepanjang proses anak tu nak belajar Quran, hafaz Quran? Adakah ibu ayah perlu duduk sekali bersama-sama dengan anak tu? Ataupun dia boleh tengok dia tengok juga. Macam kalau kita tengok ada satu kaedah dalam Islam menyebutkan la'ibuhum sab'an wa addabuhum sab'an wa sahibuhum sab'an, iaitu bermain dengan dia 7 tahun, mengajarkan dia tentang adab 7 tahun, dan juga berkawan bersahabat dengan dia 7 tahun. Maknanya anak kita 7 tahun pertama bermain dengan dia. Bermain ni bukan maknanya kita jadi raksasa, dia Ultraman macam tu yang manjang. Tak. Tetapi bermain di sini maksudnya dalam bermain ada ilmu. Dalam bermain tu dia ada keseronokan. Kan? Jadi maknanya mak ayah ini untuk di peringkat awal, contohnya mungkin tahap 1 lah ya, mungkin darjah 1, 2, 3 ni mungkin penglibatan mak ayah tu perlu ada bersama. Kalau tak sepanjang pun kita duduk di awal tu dan kemudian kita bagi dia latihan, aktiviti. Bagi dia buat sendiri, kita hanya monitor saja, kita perhatikan saja.
Anak-anak saya pun saya buat begitu. Saya bagi dia ataupun saya latih dia hafal satu surah, lama kelamaan saya biar dia belik buku ni, kan? Biar dia belik, biar dia tengok hujung ke hujung buku, biar. Taklah semestinya dia kena tengok pada muka surat yang kita suruh saja. Supaya sampai satu masa dia dengan buku ni dia sayang buku ni. Balik rumah nenek dia pun nak bawa buku ni, balik kampung, ni kan boleh rentah negeri ni insya-Allah. Dia bawa buku ni. Kita nak sampai tahap dia berkawan tau dengan buku-buku yang bagus-bagus ni. Apatah lagi buku yang mendorong dia untuk mencintai Quran. Jadi balik pada soalan tadi, maknanya kita boleh duduk bersama dengan dia tapi taklah sepanjang masa supaya bagi dia ada kebebasan. Kebebasan. Tetapi itu yang pertama, kita didik dia dengan cara bermain, dengan cara yang menyeronokkan. Macam ajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Tak perlulah tinggi-tinggi sangat. Allah itu wajib ada, mustahil tiada. Dah pening budak tu. Jadi dia tanya abah dia, abah jadi Allah ni ada ke tak ada? Wajib ada, mustahil tiada. Tak payahlah ajar bahasa tinggi-tinggi macam tu. Ajar dia dengan mungkin nyanyian. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Maaflah saya ni bekas kumpulan bukan Raihan, Hairan. Tu yang bawa-bawa lagi tu. Jadi menyeronokkan, bermain tu. Dalam bermain adanya ilmu. Saya suka dengan kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Apa kata Imam Ghazali? Siapa-siapa yang menghalang permainan daripada dunia anak-anak, maknanya dia sedang menghalang kecerdikan. Saya ulang sekali lagi. Imam Ghazali kata, siapa-siapa yang menghalang permainan dari dunia anak-anak, kita suruh dia, baca buku, tulis, buat matematik, jangan main. Maka kita sedang menghalang kecerdikan pada diri dia. Dia jadi tak cerdik. Maaf. Puan Sarah pernah tengok tak kawan-kawan kita zaman sekolah? Panjat pagar, lompat, terjun, lari sekolah, kan? Apa jadi budak-budak tu sekarang? Apa jadi kebanyakannya dia orang? Apa jadi kebanyakan dia orang tu? Berjaya. Kebanyakan mereka tu alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah jadi orang cerdik, jadi pemimpin, jadi cikgu sekolah pun ada. Sebab apa? Kecerdikan dia bermula dengan dia bermain, dia kenakalan, naughty tu standard lah. Maka bagi kita dengan Al-Quran, bukan kata kita bermain-main dengan Quran, tapi kita menimbulkan rasa seolah-olah macam satu permainan, macam game dengan Al-Quran. Ini satu pendekatan yang boleh untuk mak ayah cuba dekati. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak Ustaz Ilyas. Okey, saya share sikit buku yang Ustaz Ilyas cerita tadi tu, iaitu bukunya buku Super Hufaz Keyword Al-Quran. Okey. Jadi boleh ke Ustaz Zaid ulas sikit buku ni? Adakah buku ni sesuai untuk kanak-kanak semata-mata atau boleh juga mak ayah nak guna? Kalau macam saya ni kan, kita dah lama tinggalkan buku sekolah kan. Maksudnya adakah dia sesuai digunakan oleh orang dewasa juga? Ustaz Zaid boleh komen sikit tak berkenaan dengan buku ni? Ya, terima kasih Puan Moderator merangkap pengasas Mabih Happy Group. Jadi sebenarnya buku kita Super Hufaz Keyword Al-Quran ni memang dia ada 3 pendekatan lah. Yang pertama membaca, menghafal dan memahami. Saya rasa yang paling utama tu kita harus terapkan kepada anak-anak adalah memahami Al-Quran. Menghafal ni kita boleh katakan anak-anak ni memang mudah sangat menghafal Al-Quran. Tetapi kalau kita datangkan dengan konsep warna, dengan konsep gambar seperti mana yang Ustaz Ilyas sebut tadi, jadi ianya akan menarik minat anak-anak, membuka jalan kepada anak-anak yang masih kecil untuk suka kepada Al-Quran. Bila anak-anak suka kepada Al-Quran, dia akan memudahkan kerja ibu bapa sebenarnya. Bila mana kan pada hari ni kita dah biasa kan, waktu kat kampung dulu, kalau dengar kata nak pergi mengaji Quran ni, mulalah rasa seram sejuk macam nak demam lah kan. Tambah-tambah lagi mak ayah kita kan pegang rotan, masa tu memang demam terus lah. Jadi kita nak cuba nak ubah lah pada hari ni. Anak-anak pada hari ni dia dah ada gadget, dia dah ada animasi 3D, 4D dan sebagainya. Jadi mengapa tidak? Al-Quran pun kita inovasi mengikut kesesuaian intelektual ataupun kognitif anak-anak kecil. Jadi sebab itulah kita bawa modul hafazan Al-Quran Super Hufaz
yang mana dia ada teknik warna. Sebenarnya kita bukan bertujuan untuk orang kata ini ahli bid'ah ni, mana ada zaman Nabi dulu ada warna dan sebagainya. Itu bukan. Sebenarnya kita nak melihat anak-anak kecil ni, kita nak tengok dunia dia. Dunia pada hari ni, dunia yang penuh dengan animasi. Jadi mengapa kita tak bawa Al-Quran ini dengan ada gambar untuk dia memudahkan faham, bukan dia sekadar menghafal macam Ustaz Ilyas sebut tadi. Bila sebut wadduha, anak-anak ni dah tahu dah wadduha tu waktu malam. Tadi saudari moderator Puan Sarah kata, adakah modul ni hanya untuk anak-anak saja? Sebenarnya waktu kita launch keyword Al-Quran yang pertama, sebenarnya kita dapat feedback daripada ibu bapa yang orang dewasa lah. Dia kata sambil-sambil kami mengajar anak tu, sebenarnya kami pun dapat belajar juga. Sebelum ni sebut wadduha, walaili idza saja, kita tak tahu walail tu apa, wadduha tu apa. Rupanya mudah je. Wadduha tu waktu duha. Tak ada feel kan? Ya, tak ada feel. Jadi dia kata, baru tahu rupanya. Jadi kita haraplah sokongan daripada rangkaian-rangkaian Mami Happy Group, orang kata dropship yang ada, ejen-ejen yang ada ni, mudah-mudahan kita dapat berkongsi pahala lah. Jadi itu dahulu Puan Sarah. Okey, terima kasih Ustaz Zaid. So pada saya buku ni sangat bagus. Even kalau tanya saya bukan belajar dalam bidang agama, tapi bila tengok buku ni memang rasa macam bestnya. Maksudnya memang menarik minat lah, bukan untuk kanak-kanak tetapi juga untuk orang dewasa, dan harga dia pun berbaloi. Maksudnya ada siri 1 RM20, siri 2 RM10. Jadi semua penonton yang menonton pada petang ni mesti dapatkan buku Super Hufaz Keyword ni. Sangat bagus untuk ibu ayah dan juga untuk anak-anak. Okey, seterusnya kita bagi soalan yang kedua untuk Ustaz Ilyas Ismail. Bagaimana Ustaz Ilyas nak bagi anak-anak menghafaz Al-Quran? Maksudnya tadi tu kita nak ajak membaca kan. So sekarang ni kita nak bagi anak menghafaz. Macam saya bagi tahu, cabaran terbesar kalau zaman saya sebenarnya ada pengalaman masuk ke Ma'had Tahfiz masa saya darjah umur 11 tahun. Masa saya lepas SPM, saya memang ada masuk lah Ma'had Tahfiz dan saya menghafaz. Dan pada masa tu, zaman tu memang tak ada smartphone lah Ustaz. Memang kita cakap, kita memang tak ingat, tak tahulah dunia luar macam itulah kan. Macam, dan kita duduk kat Ma'had Tahfiz tu pun rasa macam tak nak keluar daripada situ. Macam seronoknya dekat situ tu, sangat orang panggil apa yang kita belajar tu sangat berkesan kan. Tapi pada masa sekarang, anak-anak kita ni, even kalau kita cakap nak pergi Ma'had Tahfiz pun dah bukan senang kan. Maksudnya even kita nak suruh dia menghafal Quran pun bukan mudah. Maksudnya tak sama kan. Zaman kita dengan zaman mereka tak sama. Okay. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak bagi anak-anak kita ni at least dekat rumah dengan kita, walaupun tak pergi Ma'had Tahfiz, kita boleh, anak-anak kita ni boleh mula menghafaz Quran. So bagaimana Ustaz terapkan pada anak-anak? Itu soalan saya. Baik, terima kasih Puan Sarah. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mendidik ataupun kita nak memupuk anak-anak kita untuk mudah hafaz Al-Quran, yang dalam konteks saya kira hafalan ataupun surah-surah lazim lah. Sebab saya tengok Super Hufaz pun di peringkat awal ini lebih menekankan surah-surah ataupun ayat-ayat lazim yang kita kata lebih pada juzul amma lah kebanyakannya ini. Yang bagusnya adalah mak ayah kena ada kerjasama. Macam seperti yang pernah disebutkan oleh Wonder Pack, apa yang penting? Kerjasama. Kerjasama. Apa yang sama? Kerja penting. Jadi semua kena budak-budak sekarang kata apa? Together. Mak ayah kena ada kebersamaan di situ. Dia tak boleh ayah saja yang semangat, ataupun dia tak boleh mak aja daripada hari membeli buku ni sampailah anak turut mengapai mak aja. Ayah kata buatlah apa yang betul. Tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Dia kena, mak ayah kena support satu sama lain, kena saling sokong menyokong satu sama lain baru boleh. Okey. Saya nampak macam ni. Zaman dah berubah ataupun pendekatan pun makin moden, makin terkini, maka apa yang boleh kita buat? Saya banyak cadangkan pada mak bapak di luar sana untuk melakukan beberapa pendekatan lah, iaitu pertama sekali kita perkenalkan anak-anak kita dengan satu surah dulu. Okey, contoh kita perkenalkan dia wasyamsi waduhaha ataupun surah asy-syams. Mak ayah cerita dulu dekat anak-anak. Okey, kita cerita dulu sambil boleh juga. Contoh macam saya buka
contoh buku Super Hufaz siri 1 ni, macam di tangan saya ni. Okey. Kita ceritakan dulu pada anak-anak kita berkaitan tentang kejadian matahari, kejadian bulan, kemudian kejadian bumi dan juga langit. Okey, budak-budak dia suka memang cerita-cerita bab-bab langit, bumi, kejadian yang pada dia nak tahu eksplorasi minda dia sedang berlaku. Maka kita cerita dulu. Okey, lepas kita cerita tu nanti mungkin dia akan tanya soalan-soalan pelik-pelik lah. Dia kata Ultraman lepas lawan dengan raksasa mesti naik ke langit kan? Naik ke langit. Langit tu tinggi ke apa? Ayah, tinggi ke mama langit tu? Kita ceritalah. Dalam langit tu tinggi. Tinggi macam mana? Kita ceritalah ayat yang dalam Quran ni. Okey, lepas tu apa lagi? Persoalan dia, syaitan ni sebenarnya asalnya dia jahat ke dia baik ke macam mana ayah? Umi, mama. Tu seronok tu. Persoalan-persoalan tu membantu kita untuk nak memperjelaskan apa yang dia nak faham tu, yang dia tertanya-tanya tu. Bagus tu. Jadi kita cerita dulu. Sebab kalau contoh dalam surah Asy-Syams ni, saya perhatikan pertamanya Allah Ta'ala menceritakan tentang planet, langit, bumi, kemudian menceritakan tentang sikap manusia pula. Beruntung manusia yang menyucikan jiwa, rugilah manusia yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rugilah manusia yang mengotorkan hatinya. Okey, lepas cerita hati bersih, hati kotor, cerita pula kepada anak. Agak-agak manusia hati bersih ni perangai dia apa? Suka bersedekah, suka minta maaf kalau buat salah, suka tolong orang, dengar cakap mama dan ayah. Kalau hati kotor macam mana? Suka mencarut, suka maki hamun, suka pukul orang, pukul adik-beradik. Apa contoh-contoh yang dekat-dekat lah, senang dia faham. Lepas tu lagi dia kata, habis tu Thanos yang lawan dengan Iron Man tu kira hati kotor lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Thanos pula dia bagi bubuh je lah anak, janji kau faham dia tu jahat. Okey. Lepas tu di hujung pula cerita tentang unta Nabi Soleh alaihissalam. Mukjizat. Jadi banyak. Saya kongsikan macam ni. Mula-mula tuan-tuan cerita dulu dengan anak-anak supaya macam Ustaz Zaid sebut tadi, bagi dia faham dulu plot cerita tu dulu kan. Kalau ni peribadi tau, pengalaman peribadi saya. Tak semestinya tuan-tuan boleh buat macam saya, tapi kalau nak buat macam saya, ahlan wa sahlan, boleh. Saya akan ambil masa tiap malam. Kalau saya tak ada aktiviti luar, saya akan tiap malam. Kalau tak saya, isteri saya lah. Baring ataupun duduk dengan anak-anak, cerita dulu, kan. Cerita tu pula berkonsepkan surah dalam Quran. Cerita dulu, cerita sampailah dia orang lena, sampai dia orang tidur. Okey. Esok pagi-pagi kita buka buku Super Hufaz Keyword Al-Quran ni, okey. Tuan-tuan buka saja. Lepas tu tuan-tuan buka pada ni, saya ambil satu contoh supaya tuan-tuan faham kan. Surah Asy-Syams. Ingat tak semalam yang mama cerita? Ingat tak semalam yang ayah cerita semalam tentang langit, kejadian matahari? Ingat tak? Ingat. Inilah cerita dia. Baca dulu. Okey, tuan-tuan perjelaskanlah sikit-sikit sebanyak. Lepas pada tu, dalam kereta tuan-tuan, CD MP3 Quran ke USB yang dalam tu ataupun YouTube ke apa, bacaan mana-mana imam, surah tu dulu. Biarlah tuan-tuan pergi ke mana pun, ulang wasyamsi waduhaha sampai habis. Lepas tu sekali lagi si ayah pula bila jadi imam, ayah bacalah surah tu lagi. Tuan-tuan tahu tak? Secara subconscious mind ataupun secara minda separa sedar, anak kita dia boleh sambung tau surah tu walaupun dia belum hafal. Puan Sarah kan? Saya saja Puan Sarah, saya cuba baca satu ayat. Lepas tu Puan Sarah boleh sambung tak? Try dulu Puan Sarah. Ini bukanlah pertandingan hafazan. Ni saja nak buat kata orang uji kaji. Tengok Saya baca satu ayat ni, saya mohon Puan tolong sambung. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi Fasubhanallazi
Biyadihi Sambung. malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ilai. Wa Okey, ilaihi macam turja'un. mana boleh Ya, sadaqallahul azim. Macam mana Puan Sarah boleh sambung ayat tu? Macam mana? Ha. Sebab selalu baca Bertahun Yasin baca kan? ayat tu kan? Yasin Memang kan? surah Yasin. Ha. Setiap hari Bertahun selalu baca. Hari-hari baca. Jadi maknanya apa tahu? Repetition. Mengulang-ulang. Kalau dalam falsafah orang putih dia kata repetition is a mother of learning. Mengulang-ulang itu ibu pelajaran. Saya jujur cerita dengan penonton semua. Kalau dalam YouTube tu saya ulang, saya pasang. Lepas tu dalam semayang pun saya akan ulang ayat tu walaupun kadang saya rasa macam nak berpindah lah pula baca surah lain. Tapi sebab saya ingat aku sedang memantapkan hafazan anak-anak aku, jadi aku sendiri kena ada ulang surah tersebut. Biar sampai dia jadi makna apa tau? Kalau suruh dia sambung, dia boleh sambung. Kalau suruh dia cerita pasal isi kandungan tu, dia boleh cerita walaupun dengan bahasa kanak-kanak. Itulah dia, kesungguhan mak ayah. Kalau buat betul-betul, saya ingat insya-Allah dengan adanya Super Hufaz punya buku ini, membantu ibu ayah di luar sana yang bercita-cita untuk melahirkan hufaz ataupun hafiz ataupun hafizah dalam keluarganya. InsyaAllah. Amin. Wallahu alam. Okey, menarik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sangat banyak yang kami dapat. Okey, soalan seterusnya kita nak bagi pada Ustaz Zaid dululah. Okey, kita bawa masuk Ustaz Zaid jap. Okey, Ustaz Zaid. Mungkin Ustaz Zaid boleh terangkan macam mana Flipkart Super Hufaz ni. Kita ada Flipkart Super Hufaz kan. Okey. Boleh membantu hafazan. Saya share sikit dengan penonton. Kejap. Supaya penonton pun nampak apa benda dia. Okay, ni Flipkart Super Hufaz kan. Okay, bagaimana Flipkart Super Hufaz ni boleh membantu untuk anak-anak menghafaz Al-Quran. Mungkin Ustaz Zaid boleh cerita sikit tak tentang produk Flipkart Super Hufaz. Dipersilakan Ustaz Zaid. Baik, terima kasih Puan Sarah memberi ruang untuk second round. Baik, Flipkart Super Hufaz ni sebenarnya kita banyak kita implementkan di tadika-tadika lah, Alhamdulillah. Sehingga ke Sabah dan Sarawak lah kita dah ada tadika yang menggunakan Flipkart Super Hufaz ni. Yang mana tadika ni dia ada kelas tahfiz. Tetapi dia ada satu kelas tahfiz, tetapi bila kita tanya, kita pergi ke tadika-tadika, dia kata, kita tanya dia ada tak modul khusus untuk implement kepada anak-anak di awal usia ni. Kebanyakan yang kami pergi memang menggunakan mushaf Al-Quran yang hitam putih tu. Jadi bila kita bagi cadangan kepada dia, why not you tak guna satu modul yang menggunakan teknik warna. Jadi kita perkenalkan kepada dia Flipkart. Jadi Alhamdulillah banyak tadika-tadika yang menggunakan yang apply modul kita di tadika-tadika lah, Alhamdulillah. Jadi dekat Flipkart ni, walaupun dia surah lazim, sebenarnya kita tengok kat surah Al-Duha dan ke bawah, tetapi kita tengok siapa sasaran dia adalah anak-anak di awal 3 tahun. Kadang tu ada tadika, kadang tu kalau kebiasaannya 4 tahun lah, 4, 5 dan 6 tahun yang akan masuk tadika. Tetapi ada kadang-kadang tu 3 tahun pun dia dah masuk tadika. Jadi dia nak satu panduan bagaimana nak menghafal Al-Quran dengan mudah. Jadi bila kita bawa modul hafazan Al-Quran Super Hufaz ni, mereka rasa seronok untuk menggunakan modul hafazan ni. Jadi apa yang kita implement dekat mereka adalah teknik membunyikan warna. Sebab anak seawal usia 3 dan 4 tahun kebanyakannya tak boleh baca Al-Quran lagi, tapi kita nak dia menghafal Al-Quran. Seperti yang Ustaz Ilyas sebut tadi kan. Bila kita repeat secara tidak sengaja, orang kata apa, minda tanpa sedar ya Ustaz. Kan dia secara betul. Minda separa sedar. Separa sedar, tanpa sedar pula kan. Tanpa sedar tu pensan kan. Tak jadi, apa. separa sedar. Jadi secara tidak langsung sebenarnya bila kita ulang dia dengar dan dia lihat, sebenarnya dia secara automatik kan, anak-anak kecil ni kita sebut dia maklum otak dia ni macam sponge kan. Macam SpongeBob kan. Bila dia dengar, dia lihat, dia akan absorb, dia akan ingat. Jadi bila kita bawa satu modul yang ada konsep warna, ada konsep gambar, jadi sebenarnya dia sangat membantu anak-anak di awal usia 3 tahun untuk dia cepat ingat.
Jadi ini yang saya kira saya nak share lah kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Jadi kepada mana-mana bolehlah promote kepada tadika-tadika ni, minta lah dapatkan satu modul untuk memudahkan anak-anak menggunakan sebagai panduan untuk dihafal Al-Quran. Okey, kalau boleh tu kita seawal usia tu kita simpan sekejap dululah Al-Quran hitam putih tu. Kita nak bagi dia seronok dulu. Bila dia seronok, kita bawa Al-Quran yang 30 juzuk hitam putih tu. InsyaAllah saya percaya dan saya yakin anak-anak dia akan rasa excited. Tambah-tambah lagi macam Ustaz Ilyas sebut tadi kan, dalam ayat di dalam surah Al-Quran itu banyak penceritaan kan. Tambah-tambah dalam surah Al-Fil kan selalu kita dengar kan, cerita tentang gajah kan. Betul. Kan kenapa kita tak cerita kepada anak-anak kan, gajah ni orang kata dia kan cerita gajah dengan orang buta kan. Kita pun suka nak dengar kan. Padahal cerita tu kita dengar waktu kita kecil-kecil dulu. Tapi pada hari ni kalau ada ustaz-ustaz cerita tentang gajah, kita seronok nak dengar. Jadi cuba bayangkan anak-anak kita kan, umur 4 tahun. Kalau kita bercerita sambil kita ajar dia membaca Al-Quran, saya kira seronoknya, ya Allah. Dia akan rasa Al-Quran ni sebenarnya seronok sebenarnya. Bukannya macam zaman-zaman dulu kita kan dengar Al-Quran, Allah kan nampak guru bertaring kan, nampak rotan dekat sebelah kan. Jadi rasa macam nak demam lah rasa. Ini mak tak boleh pergilah mak kan, cakap nak demam dia kena sedahan dulu kat kita. Jadi cuba kita elakkanlah dengan anak-anak yang mana mereka berada di era moden pada hari ini yang terdedah dengan gadget dan sebagainya. Kita kena cari satu platform, orang kata satu benda yang boleh untuk kita sama-sama menggunakan gadget dan kita menggunakan satu kaedah Al-Quran itu yang menyeronokkan kepada anak-anak. Baik, saya kira itu dahulu. Puan Sarah, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad Zaid. Okay, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Ustaz Ilyas. Saya memang nampak modul keyword hufaz ni memang sangat menarik lah. Cuma kadang-kadang kita sebagai parent ni kan, katakanlah ada parent yang mungkin tak pernah kita tak pernah pergi kelas tadabbur Quran ke kan, katakanlah dan dia kata macam macam mana nak bagi anak aku benda ni sedangkan kita pun tak pernah belajar benda ni. Macam tu. So apa yang perlu dibuat oleh ibu ayah tersebut? Maksudnya sebab dia akan rasa macam rendah diri, kenapa aku nak ajar anak aku benda ni sedangkan aku sendiri tak pernah belajar. Apa benda ni tadabbur ni, ada keyword ni yang dia tahu baca Quran je. Kan, keyword kata kunci pula, ada gambar-gambar lah pula kan. So sekarang ni macam mana kita nak motivate ibu ayah pula supaya ibu ayah tu dia rasa mungkin dia perlu belajar sama-sama. Maksudnya bukan pula dia kata apa benda ni. Contohlah, maksudnya macam mana nak motivasikan ibu ayah. Okey, silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih Puan Sarah, Ustaz Muhammad Zaid dan juga semua penonton-penonton. Tak kisahlah Mami Happy maupun Jen dan juga Super Ufaz sendiri. Ibu ayah ni ada 3 jenis. Kalau dalam ilmu parenting yang sering saya kongsikan dengan penonton-penonton ataupun audiens saya boleh bahagikan mak bapak ni ada 3 jenis. Pertama sekali, ada jenis mak bapak yang dipanggil sebagai proaktif. Bukan proaktif, proaktif. Yang kedua dipanggil reaktif. Dan yang ketiga dipanggil inaktif. Radioaktif tak ada. Apa makna proaktif? Proaktif ni sifat mak bapak yang buat sampai jadi. Make things happen. Dia buat sampai jadi. Sebagaimana yang dia sasarkan, yang dia hasratkan, yang dia cita-citakan, buat sampai jadi. Sampai jadi. Whatever it is, buat sampai jadi. Whatever it takes. Bak kata Captain America dalam Avengers Endgame, dia kata whatever it takes. Walau apa pun yang berlaku, aku buat sampai jadi. Kan? Tapi ada juga mak bapak jenis nombor 2. Reaktif, sifatnya apa? Tunggu sampai jadi. Kalau jenis mak bapak macam ni, kebanyakannya Puan Sarah, mereka ni mengharapkan keajaiban. Apa maksud mengharapkan keajaiban? Banyak mengharap keajaiban tanpa sebarang usaha. Suruh anak makan kesmeh sampai 7 botol. Bukan 7 biji, 7 kotak disuruh telan. Makan kurma, ajwa lagi siap. Air zam-zam segelen.
tapi tak suruh hafal, tak suruh baca, tak bagi pendedahan tentang Quran. Macam mana? Tak boleh, tak boleh. Macam tu, dia mengharap keajaiban, tak boleh. Dia tunggu dan tunggu dan tunggu. Kan? Apatah lagi kita syorkan, kita sarankan buku Super Hufaz ni. Dia kata, super apa? Super Hufaz? Tak ada. Saya sendiri pun baca merangkak, nak suruh anak Super Hufaz. Hidup lah teman. Lagilah. Salah macam tu. Dan yang ketiga, ada jenis mak bapak sifatnya apa? Inaktif. Apa makna inaktif? Tak tahu apa jadi. Tak tahu apa jadi. Dia punyalah tak ambil tahu tentang pelajaran pendidikan anak-anak. Ni tak lama dengan kata Kementerian Pendidikan membenarkan untuk sekolah, sesi persekolahan akan dibuka secara berperingkat. Ada tarikh-tarikhnya. Adalah apa tu yang akan dimaklumkan nanti. Pun dia tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu. Alah, ayah, apa jadi ni ayah? Mama, apa jadi? Tak maulah macam tu. Maka sebab itu kita nak tegaskan di sini, mak ayah semua, zaman sekarang bukan zaman kita kata, saya tak tahu. Saya tak tahu. Apa tadi Puan Sarah tanya apa? Tadabbur. Tadabbur, apa debur. Saya tak tahu. Zaman sekarang, tak patut kita kata saya tak tahu. Tahu tak? Kalimah yang betulnya apa dia? Saya yang tak ambil tahu. Saya yang tak ambil tahu. Maklumat di sekeliling kita punyalah banyak. Tuan-tuan kalau nak cari lagu sedap, jumpa saja. Tapi kalau nak memahami Al-Quran, nak memahami segala hal-hal berkait tentang agama kita, kenapalah culah sangat? Kenapalah banyak arasan yang diberikan? Senang tuan-tuan. Tuan-tuan mana-mana yang rasa macam susah sangat, macam mana? Kami pun tak pandai sangat nak tadabbur Quran tu. Tuan-tuan jangan pening-pening. Kalau tuan-tuan type saja dekat YouTube channel tu, YouTube tu, ada macam-macam perkongsian daripada asatizah kita. Cuma saya nak pesan. Kalau boleh, disebabkan YouTube ni adalah satu platform channel yang terlalu luas, terlalu umum. Tuan-tuan boleh search mana-mana di kalangan asatizah kita yang diperakui ilmunya, khususnya tentang bidang Al-Quran. Di Malaysia ni ramai. Kalau tuan-tuan nak belajar mendalami tentang Taranum, ada Ustaz Faqrul Radhi ada, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, Ustaz Tarmizi Ali ada. Ramai, terlalu ramai. Kalau tuan-tuan nak mendalami tentang tadabbur Quran, macam mana nak memahami Quran dengan bahasa dan gaya yang mudah dan senang ingat. Ada siapa? Ramai. Ustaz Sya'ri bin Abdul Rahman ada. Ustaz Datuk Ustaz Zahazan. Apa lagi? Ramai. Ustaz Ikmal Zaidi. Imam Masjid Putrajaya. Ramai. Nama-nama yang saya sebut ni contoh. Tuan-tuan type saja nama mereka beserta dengan surah. InsyaAllah keluar. InsyaAllah keluar. Ini antara kawan-kawan, guru-guru saya juga, merangkap guru saya, semua yang saya sebut ni. Maknanya, di samping tuan-tuan ada di tangan buku Super Hufaz ni, tuan-tuan juga ada pendedahan tentang memahami Al-Quran daripada guru-guru yang saya sebutkan sebagai contoh yang saya cadangkan tadi ni. Itu untuk mantapkan, ini untuk fahamkan, lagi senang untuk tuan-tuan nak memperjelaskan pada anak-anak kita bagaimana cara yang menyeronokkan untuk menghafaz Al-Quran. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau orang tu betul-betul dia nak, 1000 jalan dia cari sampai dia faham. Tapi kalau orang tu bermula dengan tak nak, ayah mama tu memang jenis tak nak, marilah buku, marilah apa perkongsian pun, memang dah tak nak jiwa tu, 1000 alasan diberikan. Na'udzubillah. Tak mahu macam tu. Kita jadi mak ayah yang proaktif. Dengar saja apa sekarang ni approach pendekatan yang diberikan. Termasuklah buku-buku yang ada sekarang ni untuk memupuk rasa sayang anak kita terhadap Quran. Kita bagi, hadiahkan. Sebab tu saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan cuba buat macam saya sendiri. Jadikan buku ni satu sebagai hadiah. Yang kedua, jadikan buku ni kawan anak kita. Kawan. Kalau boleh, biar sampai dia nak tidur macam ni. Dia tidur dengan buku. Dia tidur dengan buku. Anak saya yang sulung tu, kalau buka muka surat, kalau dia, katalah dia berhenti pada muka surat ni kan,
kalau dia nak tidur, kadang-kadang dia nak lipat kan, dia tak bagi lipat, takut rosak buku dia. Nampak? Dia dah mula mencintai buku. Banyak manfaat tuan-tuan. Kita didik anak kita cinta Quran, sayang buku dan berkawan dengan buku. Itu kaedahnya yang boleh saya kongsikan sedikit sebanyak, juga termasuk dengan pengalaman saya sendiri. Wallahu alam. Ya Ustaz, okey Ustaz, kita ada ramai juga penonton kita pada petang ni, ada 124 orang. Jadi untuk meraihkan penonton kita, mungkin saya nak bagi sedikit soalan untuk penonton, dan kita akan pilihlah lebih kurang 3 orang yang bertuah untuk kita bagi buku hadiah, buku keyword Super Puas Al-Quran yang terbaru ni. Itu dia. Okey, jadi boleh ke Ustaz Zaid bertanyakan soalan mungkin tentang, sebab tadi kita dah tunjuk sikit kan buku tu dan sebagainya kan. Mungkin Ustaz Zaid boleh bertanyakan soalan kuis kepada peserta yang ada pada petang ni. Tentang buku pun okey, ataupun yang sebarang soalan yang bersesuaian lah untuk para penonton. So saya jemput Ustaz Ahmad Zaid beri soalan, nanti yang komen jawapan, sebab kita nak tengok peserta kita supaya dia segar sikit lah. Kan, takut ada yang tertidur ke apa kan. Okay, so kita Ustaz Zaid bagi soalan dan kita akan pilih peserta yang bertuah untuk mendapat hadiah daripada pihak syarikat Mami Happy. Okay, jadi Zaid boleh berikan soalan yang sesuai. Okey, baik. Terima kasih Puan Sarah. Okay, soalan on the spot ni. Kan, skema pun tengah fikir ni. Baik, tadi saya ada sebut kan, untuk menghafal Al-Quran ni ada 3M lah. Yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga. Jadi, minta tolong letak dekat komen apa 3M tersebut. Okay. Boleh Puan Sarah, satu soalan? Okey, cukup tu. Okey, kita tunggu. Okey, siapa yang boleh berikan jawapan boleh tulis di bahagian ruangan komen. Okey, Ustaz Zaid ada sebut berkenaan dengan bagaimana nak menghafaz Al-Quran Ustaz? Ya, kan? Ada 3M. Bagaimana kita nak membina keseronokan kepada anak-anak kita, ada 3M. M yang pertama, mem. M yang kedua, meng. M yang ketiga, mem. Ni dah orang kata dah ada dia punya tu. Clue. Baik. Okey, alhamdulillah dah ramai yang jawab. Ramai yang jawab. Okey, sebab yang jawab ni kita akan pilih 3 orang yang bertuah. Okey, kita akan pilih 3 orang bertuah. Okey, kita bagi masa lagi 1 minit. Okey, sebab live kita pun dah nak habis. Okey, alhamdulillah ramai orang jawab. Okey, nampaknya penonton kita reaktif pada petang ni. Proaktif. Okey, so saya pilih pemenangnya. Nak kena tulis ni nama pemenang ni. Okey, yang pertama Ibnul Nurali. Ibnul Nurali. Okey. Yang pertama Ibnul Nurali. Okey, yang kedua. Kita tengah tengok orang yang menjawab soalan ni. Syuhaida Mustafa. Okey, yang kedua Syuhaida Mustafa. Tahniah Puan Syuhaida Mustafa. Yang ketiga Ummi Sabil. Okey, terima kasih kepada semua penonton yang menjawab soalan. Alhamdulillah ramai yang menjawab. Okey, so sebagai penutup pada sesi kita pada petang ni, saya minta Ustaz Ilyas buat kupasan lah sebagai penutup untuk program kita pada petang ni. Okey, Ustaz Ilyas nak bagi beberapa pesanan penting untuk ibu bapa menghadapi anak-anak pada masa sekarang ni, pada zaman yang penuh cabaran ni. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Sarah, Ustaz Muhammad Zaid. Saya nak berkongsi dengan para penonton yang saya muliakan semuanya. Teringat saya pesanan Imam Al-Zuhri rahimahullah, yang mana pesanan beliau mengatakan bahawa mak ayah atau ibu ayah yang menanam Al-Quran di dalam hati anak-anaknya, maka akan terpancarlah pada tindakan, lisan, kelakuan dan pemikiran anaknya itu juga Al-Quran. Seulang sekali lagi, mana-mana ibu ayah yang menanam Al-Quran di hati anak-anaknya, maka akan terpancarlah dari perbuatan, pemikiran, lisan dan kelakuan mereka juga adalah Al-Quran. Kerana apa?
Kerana dengan itu nanti mak ayah, kata Ustaz Muhammad Zaid tadi apa? Kerja mak ayah akan jadi lebih mudah. Seolah-olah anak-anak kita ini mendapat bimbingan langsung dari Allah. Dan paling betul sekali, ini ayat motivasi daripada guru saya dulu. Paling betul sekali mak ayah semua, siapa-siapa yang anak-anak tuan-tuan sudah selangkah untuk mencintai Al-Quran, tak kisah menerusi pelbagai platform, termasuklah juga menerusi buku Super Hufaz ini, keyword Al-Quran ini, tuan-tuan sedang mempersiapkan anak-anak anda ke arah menjadi ahli Allah. Geng Allah. Bukan geng bas sekolah. Bukan geng pengembaraan bermula. Bukan. Geng Allah. Ahli Allah. Atas dunia ni, Allah memiliki ahli-ahlinya. Maka Nabi menjelaskan ahli di kalangan manusia ini, ahli Allah itu siapa? Iaitu penghafal Al-Quran ataupun ahli-ahli Al-Quran. Maka tuan-tuan takkan pernah menyesal pelaburan anda sekitar RM20, RM10 untuk buku yang penuh dengan makna ini atau penuh dengan manfaat ini. Ini adalah pelaburan yang akan menjadi kebanggaan mak ayah suatu hari nanti. Suatu hari nanti, mak ayah akan rasa berbaloi hanya dengan RM20, RM10. Anda sedang mempersiapkan anak-anak anda bakal menjadi imam profesional, hufaz yang bijaksana dan pemimpin berjiwa Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayuh, kita sokong apa yang sedang diusahakan oleh Ustaz Muhammad Zaid dan juga Mami Happy ini, menyemarakkan ilmu dalam jiwa anak-anak kita walau di musim-musim penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan jiwa, lambakan filem, drama bersiri yang nak mencuri perhatian anak kita, tapi itu semua takkan sikit memberikan kesan jika Al-Quran sudah tertanam lebih awal dalam jiwa mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Ilyas Ismail. Sangat kata-kata motivasi yang sangat berkesan untuk ibu ayah sekalian. Tanamkan Al-Quran dahulu, datanglah cabaran apapun, insya-Allah anak-anak kita akan boleh menghadapi cabaran tu. Okay, sebelum kita menutup kita punya majlis ilmu kita pada petang ni, saya persilakan juga Ustaz Muhammad Zaid untuk memberikan kata penutup untuk kita punya program pada petang ni. Baik, terima kasih Puan Sarah. Terutamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini, dan yang keduanya terutamanya lah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mami Happy Group dan juga kepada rangkaian-rangkaian ejen dropship Mami Happy Group, dan saya kira kita sama-sama lah berkongsi pahala, kita berkongsi kebaikan kepada umat pada hari ini. Seperti mana yang Ustaz Ilyas sebut, pada hari ini kita berada di dalam satu zaman yang agak mencabar. Jadi bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran itu di hati anak-anak kita secara khususnya dan secara tidak langsungnya kepada kita juga sebenarnya, supaya kita mencintai Al-Quran, kita beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya minta kepada mana-mana yang menonton kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan usaha yang kami realisasikan ini di pihak Super Hufaz dan pihak Mami Happy Group dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga akhirnya nak promosi sikit, minta kepada semua ejen-ejen dan dropship supaya terus bersemangat dan terus dimotivasikan secara tidak langsungnya untuk berkongsi tentang modul-modul yang terdapat yang telah diedarkan oleh Mami Happy Group dan juga Super Hufaz. Jadi saya kira itu dahulu. Saya kembalikan kepada Puan Sarah. Banyak Ustaz Muhammad Zaid dan terima kasih banyak Ustaz Ilyas Ismail atas perkongsian ilmu yang sangat mahal pada petang ini. InsyaAllah boleh menyuntik kembali semangat ibu bapa untuk mendidik anak-anak dengan Al-Quran, dan kita berharap agar kita bukan sekadar menjual produk buku keyword hufaz, tapi kita juga menyebarkan ilmu kepada seluruh umat Islam yang ada. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz Ilyas Ismail dan Ustaz Muhammad Zaid. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton Facebook Live kita pada petang ni. InsyaAllah panjang umur kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua modul hafazan Al-Quran, kaedah Super Hufaz. Menarik ni, ada apa dalam ni? Jom kita tengok. Buku mewarna. Ada buku mewarna ni, budak-budak memang suka tengok surah Al-Fatihah. Super Hufaz Keyword Al-Quran. Oh, dia tengok, dia ada jadual harian, strategi khatam Al-Quran. Dia ada 3 perkara untuk nak serap ilmu, untuk mudah nak difaham, nak dihadam oleh kita. Pertama, dengan visual, gambar. Yang keduanya, audio, pendengaran. Dan yang ketiganya adalah secara praktikal, secara hands-on kena buat. Jadi saya tengok ketiga-tiga elemen ni ada pada modul hafazan Quran Super Hufaz ini. Tengok, pertama dia ada image, dia ada gambar. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak gambarnya Allah. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Abang ni tengah buat apa, Dina? Baca doa. Tengah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 benda dia dapat. Pertama, dia senang nak ingat ayat Quran tu. Yang keduanya, dia lebih faham. Yang kata Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bersyukur, memuji Allah. Ni gambar dia. Orang sedang memuji Allah, doa, bersyukur. Okey, macam contoh sini kan. Wadduha. Gambar dia apa ni? Gambar apa, Dina? Gambar apa? Waktu Terang. waktu terang, waktu pagi. Jadi waktu duha, wadduha. Ni waktu apa? Malam. Malam. Jadi walaili idza saja, malam yang sunyi. Jadi anak-anak kita, walaupun dia tak tengok sebelah ni, dia tengok ni saja, dia nampak dah apa dia ni? Wadduha, waktu duha. Yang ni waktu malam. Malam apa dia? Al-lail. Walaili idza saja. So dia belajar juga bahasa Arab. Yang menariknya lagi, modul Super Hufaz ni sesuai untuk nak digunakan di rumah. Jadi mak ayah boleh jadi guru pada anak-anak masing-masing. Dan juga di tadika, sebab kaedah warna yang digunakan ni seronok sangat. Dia maknanya anak-anak kita ni dia ingat warna, dalam masa yang sama dia akan ingat juga ayat Quran yang dihafalnya tu. Dan ini akan buatkan anak lebih excited untuk nak hafaz Al-Quran. Surah At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim.